أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Sadaqallahul Azim. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid Tuan Haji Khairi, Tuan Imam, anggota jawatan kuasa Masjid Nurul Hijrah Taman Intan Mas, ahli-ahli jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafakkan segala syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin limpahan rahmat daripada Allah dapat kita bertemu pada pagi ini, berada di rumah Allah, dan kita berniat iktikaf mengimarahkan masjid, menghidupkan majlis ilmu Raudhatul Jannah, taman syurga. Moga-moga mendapat rahmah, barakah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, pada pagi ini insya-Allah kita sambung pengajian kitab Tafsir Al-Azhar karangan almarhum Buya Hamka. Dan pada pagi ini insya-Allah kita tengok ayat masih lagi surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. Kita masuk ayat yang ke-58, 59 dan seterusnya. Rasanya lama saya tak datang. Kalau ikut catatan saya 8 Februari, 8 hari bulan 2. Hari ni 8 hari bulan 8, 6 bulan 6 bulan tak datang ni. Jadi kita tengok sambungan muka surat. Kalau tuan-tuan ada buku lah, buku yang sama dengan cetakan buku saya ini, pada muka surat 249 dan huraiannya ada pada muka surat 200. Huraiannya ada pada muka surat 200 berapa? Ayat 58 ya. Pada muka surat 251. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wasanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Sadaqallahul azim. Setakat tu kalau kata sempat kita baca pada pagi ini. Baik tuan-tuan, pada pagi ini kita baca firman Allah. Allah berfirman, wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah, dan ingatlah ketika mana Allah berfirman. Makna kata perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Kepada sebahagian ulama mentafsirkan perintah kepada kaum Nabi Musa. Siapa dia? Bani Israel. Udkhulu hadhil qaryah, masuklah kamu ke dalam negeri ini. Masuklah kamu ke dalam negeri ini. Nak masuk ke mana pula ni?
Tuan-tuan masih ingat lagi tak kita baca 6 bulan sudah? Oh, lama benar pula. 6 bulan sudah ingat tak? 6 hari lepas pun belum tentu ingat tak? 6 minggu lepas pun belum tentu ingat. Ini 6 bulan sudah. Cerita bagaimana mereka ini dihukum oleh Allah Ta'ala di atas berbagai-bagai kesalahan, dosa, kezaliman. Banyak perkara dia ni buat. Jahat sungguhlah Bani Israel ni tak? Macam-macam perangai. Bunuh, banyaklah secara umumnya banyak kejahatan. Mereka kaum yang membunuh para rasul dan anbiya. Mereka pernah menyembah anak patung lembu, patung anak lembu yang dibuat daripada emas. Mereka pernah macam-macam. Mereka pernah mencabar Nabi Musa nak tengok Allah depan mata. Banyak lagi kesalahan, kezaliman mereka. Lalu mereka dihukum berada di mana? Di padang pasir selama berapa hari? Mana mau harinya, mana mau minggunya, tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Mereka berada di satu kawasan padang pasir selama 40 tahun. Kemudian dikeluarkan. Mari masuk cerita ayat 58 ni. Bagaimana Allah perintah mereka dah duduk padang pasir. Macam-macam cerita di padang pasir tu. Tak ada makan, Allah bagi makan. Tak ada minum, Allah bagi minum. Susah nak cari makan, Allah bagi manna. Tak cukup manna, Allah bagi salwa, manna madu. Salwa daging burung puyuh. Tak cukup makan, nak pula minum. Minum Allah. Ni kita akan jumpa ayat 60. Allah perintahkan Nabi Musa ketuk batu. Batu mengeluarkan air, mata-mata air daripada bumi Allah Ta'ala. Nak ceritanya betapa Allah layan sampai taretu nikmat kepada mereka, keistimewaan kepada bangsa kaum yang dikenali sebagai Bani Israel. Tapi sudahnya degil juga, jahat juga, kufur juga. Maka mereka ini al-maghdubi alaihim, dilaknat, dimurka oleh Allah Ta'ala. Baik, ayat 58 bagaimana perintah Allah lepas pada muduk di padang pasir. Maka nikmat Allah seterusnya, keistimewaan Allah seterusnya kepada mereka ialah mereka diberi kuasa ataupun milik menakluk satu kawasan, satu perkampungan, satu negeri yang disebut dalam ayat ini Al-Qaryah. Wa idh qulna, dan ingatlah, udkhulu, perintah Allah, udkhulu, masuklah. Tuan-tuan ada buku muka surat 252. Apa kata Hamka setelah mereka dikeluarkan dari tempat perhambaan di Mesir? Apa tu? Padang pasir itulah. Padang pasir yang ulama sebut nama Al-Tih. Dalam Quran tak ada. Quran tak sebut nama padang pasir itu. Tapi ulama tolong mentafsirkan. Tafsirannya ialah nama tempat padang pasir itu Al-Tih. Di mana? Di Mesir. Berapa lama di situ? 40 tahun. Sekarang ceritanya dah bebas dah. Dah keluar dah. Dan dijanjikan kepada mereka tanah-tanah pusaka nenek moyang mereka, iaitu Hamka mentafsirkan yang dikatakan qaryah. Perkataan qaryah ayat 58 tu tak? Udkhulu hadhil qaryah. Qaryah ni kadang-kadang boleh jadi makna negeri, boleh jadi makna kampung. Rasanya qaryah pun dah orang Melayu pakai tak? Qaryah. Tak tahu lah sini qaryah apa? Qaryah Masjid Nurul Hijrah. Kalau kat kampung saya qaryah Batu Lapan, qaryah Ketereh, qaryah Kadok. Kalau kat rumah saya tu Batak Rabik, qaryah Batak Rabik. Jadi qaryah ni sudah jadi perkataan Melayu. Dan dalam ayat ini penggunaan perkataan qaryah ditafsirkan oleh sebahagian besar ulama-ulama mufassirin, iaitu kampung ataupun negeri lah kita kata, sebab tu kawasan besar. Perkampungan di sebuah negeri yang dinamakan sebagai bumi Kanaan. Bumi Kanaan tu apa dia? Tanah-tanah Mesopotamia yang sekarang ini dikenali sebagai Palestin. Bumi Palestin, ataupun dikenali sebagai Al-Ardhul Mubarakah, bumi yang penuh dengan keberkatan. Allah tak bagi Malaysia kat demo ni. Malaysia tak ada berkat sangatlah. Malaysia berkat juga, tapi lagi berkat bumi Palestin. Allah tak bagi Perak, Allah tak bagi Teluk Intan, Allah tak bagi mereka kat demo ni. Allah tak bagi England, London kat demo ni. Allah bagi bumi Palestin, Al-Ardhul Mubarakah. Dan kita pun bila kita baca ayat ni, kita ingat bumi Palestin ni bumi barakah. Dua sebab. Apa dia? Yang pertama, sebab di situlah ada Baitul Muqaddis. Kenapa penting sangat Baitul Muqaddis?
Tanah yang mulia, ardul mubarakah, bumi yang mulia kerana di situ ada Baitul Muqaddis, kerana Baitul Muqaddis kiblat pertama umat Islam. Belum pada kita Rasulullah SAW, sebelum Nabi solat menghadap ke Masjidil Haram sampai ke hari ini, belum pada menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke mana? Menghadap ke Baitul Muqaddis, bumi Palestin. Satu. Yang kedua, kerana mulianya bumi ini ialah kerana berlakunya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram Nabi Isra' sehingga sampai ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestin. Daripada Masjidil Aqsa naik ke langit. Itu peristiwa Mi'raj. Dua sebab menyebabkan bumi ini dikenali sebagai Ardul Mubarakah, bumi yang penuh dengan keberkatan. Bumi-bumi lain kalau ada berkat pun tak boleh lawan keberkatan bumi ini, bumi Palestin. Selain daripada Haramain lah. Haramain itu Makkah, Madinah, Makkah Mukarramah, Madinah Munawwarah, dan juga bumi Palestin, Ardul Mubarakah. Sebab tu kalau kita baca ayat-ayat berkaitan dengan Allah ulang sebut cerita tentang bumi ini, bumi Palestin, kita teringat dari segi apa? Dari segi perjuangan, dari segi jihad untuk membebaskan Palestin yang sekarang ini dijajah oleh Israel laknatullah, negara Zionis Yahudi laknatullah, sejak daripada tahun 48. Berapa tahun dah? 48-70 lebih dah. Sejak daripada tahun 48, 72 tahun dijajah. Kita orang Islam tak buat apa ke? Rasa nak menyumbang sesuatu supaya bumi Palestin ini dibebaskan oleh Allah Ta'ala, tidak lagi menjadi mangsa kejahatan, kezaliman Zionis Yahudi Israel laknatullah. Jadi balik pada ayat ni, bagaimana Hamka kata, jadi tafsiran para ulama dan Hamka mengulasnya, itulah bumi Palestin yang berada di sekeliling sungai Jordan tu, di bumi Kanaan, tanah-tanah rantau Mesopotamia yang berada di kawasan bumi yang dikenali sebagai Ardul Mubarakah. Tara tu Allah muliakan dia. Maka disebut oleh Hamka, namun masuk ke sana tidaklah secara melenggang saja. Nak bagi ni bukan bagi percuma macam tu. Ada tanggungjawabnya untuk mengurus, untuk memiliki, untuk menakluk bumi yang Allah kurniakan kepada mereka, melainkan dengan perjuangan, melainkan dengan jihad. Muka surat 252 tu dah, perenggan tengah tu. Kepada mereka tu siapa? Bani Israel, Yahudi, diberikan perintah bagaimana cara menakluk sebuah negeri. Nak masuk negeri itu macam mana aku nak bagi kamu ni? Maka ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryah, masuklah kamu ke dalam qaryah, ke dalam negeri, ke dalam bumi Palestin itu, fakulu minha haitsu syi'tum, dan makanlah. Suruh makan. Cerita nikmat je. Suruh makan menggambarkan apa? Menggambarkan hasil daripada bumi itu penuh dengan kesuburan. Bumi yang penuh dengan subur, kesuburan pertanian. Fakulu minha haitsu syi'tum, maka makanlah kamu, pokok-pokokmu aku bagi bumi ini, mu menakluk bumi ini, mu memiliki tanah di bumi ini, maka mu makanlah haitsu syi'tum, sekehendak kamu. Haitsu syi'tum, apa-apa sahaja yang kamu berkehendak, maka kamu makanlah daripada hasil bumi Palestin. Menggambarkan, sebahagian ulama mengaitkan ayat ini, fakulu minha haitsu syi'tum, menggambarkan suburnya bumi Palestin itu. Subur dengan hasil pertanian dan tanah-tanah di sekitarnya. Kata kawan-kawan yang pernah belajar di sana, sampai peringkat kalau campur biji tamar pun, campur belakang macam tu, dia boleh tumbuh. Orang taman tamah ni cuba campur biji tamar, esok tumbuh tak? Tak. Ataupun kalau hak nak suka makan durian tu, ada biji durian tu campur kat belakang, kok-kok dah tumbuh musangking. Tak boleh lawan tanah di sana, suburnya. Fakulu minha, maka memakanlah daripadanya hasil. Sebab kalau kita tengok pada, kita baca pertemuan yang lepas, bagaimana mereka berada di padang pasir, makanan terhad, susah nak cari. Lepas tu Allah pula bagi manna wassalwa, ada pula peraturan dia, ada pula apa nama ni, SOP, kalau saya boleh guna istilah hari ni lah. Istilah sekarang ni hak popular, SOP.
Tak, kena mari masjid, kena pakai apa? Jangan kau kata aku tak pakai, aku memang tak pakailah, nak kuliah ada bawa ni. Ini satu hal juga dah. Orang duk rakam ni dah. Jadi apa kuliah tak ikut SOP. Tak nak cakap nak kuliah ni tak pakailah, tapi ada je benda ni. SOP. Nak makan manna wasalwa ada SOP dia. Kena ambil setakat keperluan kamu je, jangan ambil lebih. Tak boleh simpan. Tu. Tapi bila dia keluar daripada padang pasir, sekarang ni Allah bagi bumi Palestin, bumi barakah qaryah tadi, mutakluklah, mududuklah dan makanlah ikut suka kamu. Fakulu minha haitsu syi'tum. Suburnya bumi. Mutanam mu makan. Tak ada lagi sekatan. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujada. Tapi ada dia punya syarat dia. Ada dia punya adab dia. Aku nak bagi kamu ni satu tanah, satu bumi yang penuh dengan keberkatan, macam-macam kelebihan bumi barakah, bumi Palestin ini. Tapi dengan syarat ketika mu nak masuk ke sempadan negeri tersebut, wadkhulul baba, masuklah bab, pintu, al-bab. Semua tahulah. Tak, minat cerita Piramli itu Ahmad al-bab, perkataan al-bab di sini. Wadkhulul baba, masuk ikut pintu dia ke sempadan negara tersebut, sujada, dalam keadaan bersujud. Sujada daripada perkataan sajada. Sajada ni sujudlah, sudah jadi perkataan Melayu. Sujud. Masuk dalam keadaan tunduk, patuh, sujud, menundukkan diri sebagai satu simbol ubudiyah, syukur, terima kasih pada Tuhan. Selama ni duduk 40 tahun di padang pasir, serba-serbi susah, makan susah, minum susah. Mari pula Allah beri kepada kita ni, kata Bani Israel kepada mereka itu, bumi yang penuh dengan keberkatan, hasil bumi, nak makan, minum mudah dan sebagainya itu. Lalu Allah kata, masuklah dalam keadaan penuh kesyukuran, iaitu dengan cara bersujud kepada Allah Ta'ala. Sujada. Apa kata Hamka di sini? Tak, tengok, sebab itu tak boleh kamu makan dia dengan puas dan gembira. Dan ketika masuk ke negeri itu, hendaklah dengan budi yang baik, sikap yang tunduk, runduk. Sikap yang runduk. Runduk tu apa? Tu perkataan Indon aku. Ada orang Jawa ke sini? Orang Jawa pun tak faham, aku tak Jawa lagi tak faham. Tanya orang Jawa pun tak faham, saya yang bukan Jawa ni lagi tak faham. Tapi sikap yang runduk tu boleh jadi maknanya sikap yang penuh dengan tawadhu. Tuan-tuan baca bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa menakluk Mekah. Tak? Ingat cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 tahun hijrah ke Madinah. Nabi berhijrah ke Madinah, dijemput oleh orang-orang Madinah. Ni ada orang baru ni kata Nabi pelarian pula dah. Ni mula nak masuk politik ni. Tak boleh malah cerita ni. Dia kata Nabi pelarian, punya jahil, punya tak mengaji. Ada perjanjian Bai'atul Aqabah, Nabi dijemput, diraikan, bukan pelarian. Nabi berhijrah, perintah Allah, ada perjanjian Aqabahnya. Maka Nabi sampai ke Madinah, duduk 8 tahun merintah Madinah. Barulah Allah Ta'ala bagi peluang untuk patah balik ke Mekah dan menakluk bumi Mekah kembali. Idza jaa nasrullahi wal fath. Macam mana Nabi masuk ke Mekah? Dengan penuh kesyukuran, dengan penuh tawaduk, bukan kata bangga diri, oh aku menang, aku tahu. Disebut dalam beberapa riwayat bagaimana Nabi masuk ke Mekah, Nabi menghancurkan berhala-berhala yang ada di situ dalam keadaan orang Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk Islam, terima Islam afwaja, berduyun-duyun. Nabi perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah. Syukurnya dapat takluk bumi Mekah, bertasbihlah selepas 8 tahun di Madinah. Bertasbihlah, puji Allah, wastaghfirhu, minta ampun dengan Allah. Kok ada dosa, memang ada dosa pun sahabat sebahagian daripada sahabat-sahabat. Tapi Nabi tak ada dosa, Nabi maksum. Tu cara menakluk sebuah negeri. Begitulah yang perintah Allah kepada Bani Israel zaman Nabi Musa dulu. Wadkhulul baba sujada, masuk ke negeri itu, kata Hamka, dengan budi yang baik, sikap yang runduk, tawaduk, jangan sombong, jangan membangkitkan sakit hati pada orang lain, jangan duk hina bangsa lain yang Allah tak bagi kepada mereka kuasa menakluk bumi tersebut.
Dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang telah dikurniakannya dan kemenangan yang telah diberikannya, dan ucapkanlah perkataan yang mengandung semangat mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perintah Allah ini yang dikatakan, kalau kita rajin baca Quran, dalam Quran lepas pada cerita nikmat, kadang-kadang Allah bagi perintah. Saya dah sebut malam tadi, siapa-siapa yang hadir di masjid daerah malam tadi, saya dah sebut malam tadi bagaimana dalam Quran bila Allah cerita nikmat, maka nikmat itu disusuli dengan dua jenis keadaan. Yang pertama, nikmat, Allah cerita nikmat, lepas tu mari perintah. Ayat ni lah, walaupun ditujukan kepada Yahudi, tapi dah jadi ayat Quran kepada kita juga dah tu. Nikmat apa? Nikmat mu dapat takluk negeri yang bertuah tu. Nikmat fakulu minha, makan macam-macam jenis makanan tu. Maka perintahnya ialah, ingat ketika mu nak masuk tu, mu masuk dalam keadaan sujud, rendah diri. Banyak lagi ayat lain. Contoh ayat lain, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku beri pada kamu kautsar. Contoh ayat cerita nikmat, kemudian perintah. Inna a'tainakal kautsar, aku bagimu banyak nikmat, macam-macam nikmat. Maka lepas pada nikmat, Allah minta Allah perintah. Perintah apa? Fasalli li rabbika wanhar. Maka perintah Allah lepas pada nikmat banyak ni, mu kena semayang, sembah aku, solat pada aku, fasalli li rabbika wanhar, dan mu kena korban. Baru je minggu lepas kan, alhamdulillah kita raya korban minggu lepas, banyak ekor lembu korban. Wanhar, dan korbanlah, sama ada korban sunat ke, korban nazar, korban wajib ke, tak kisahlah. Perintah Allah datang selepas nikmat. Dan ada juga ayat Quran cerita tentang nikmat, kemudian ada larang. Ayat 60, tak tahu dah sempat ke ada ayat 60 tu. Perintah Allah, kemudian Allah larang. Ini perintah Allah, nikmat Allah, kemudian datangnya larangan. Ini nikmat aku bagi kamu, aku kurniakanmu daripada aku, bukan daripada orang lain. Rahman Allah, Rahim Allah, Razzaq Allah, Maha memberi rezeki, Al-Wahhab, Maha memberi kurnia, Rahman Rahim, sayang kamu, nak muliakan kamu. Maka larangnya apa? Jangan sekian. Ini nikmat aku bagimu, maka suruhnya apa? Suruh sekian. Oh, tu ayat Quran. Memang pesen dia macam tu. Sebab tu kalau rajin baca Quran, kita akan jumpa benda macam ni. Termasuk perintah kepada Yahudi, mu nak dapat nikmat, menakluk negeri Palestin tadi, maka perintahnya ialah masuklah dalam keadaan sujud. Jangan sombong. Maka boleh dikiaskan kalau kita dapat tanah jajahan, ataupun kita kata dapat merentah negara, dapat jadi kerajaan, jangan sombong. Tumbang hak lama, naik kerajaan baru. Hak baru ni pun tumbang pula, naik hak baru pula. Ni tak tahulah bila tak tahulah dah Sabah nak pilihan raya pula. Tak bergilir macam-macam itulah, jatuh naik jatuh kerajaan ini biasa, itu biasa. Maka ketika mana kita dapat kuasa, jangan duk menghina yang jatuh, jangan kita rasa sombong, melainkan ingat itu adalah amanah daripada Allah Taala. Samalah juga perintah kepada Yahudi ni, maka masuk dalam keadaan sujud, tu yang pertama. Yang kedua, perintah pertama dari segi perkataan. Perintah pertama dari segi perbuatan, perintah kedua dari segi perkataan. Fi'li dan qawli. Macam kita belajar bab solat jugalah. Bab solat tu budak-budak fardu ain, kelas kafar duk mengaji. Takkan kita hak dewasa tak faham. Dalam solat kan dia ada 3 tak? Rukun 3. Rukun qawli, fi'li, qalbi. Rukun qalbi, hajah hati. Apa dia? Niat. Niat ni di hati, bukan di mulut. Yang kedua, fi'li, perbuatan. Apa hak kena buat? Kena berdiri, kena rokok, kena sujud. Apa itu? Lepas pada perkataan, lepas pada perbuatan, mari pula perkataan. Apa hak kena sebut? Nak sebut apa? Baca Fatihah. Nak baca apa? Takbiratul ihram. Itu semua rukun tu. Nak takbiratul ihram kena sebut Allahu Akbar. Itu rukun. Fatihah pun kena sebut betul-betul, rukun. Tahiyat akhir pun kena sebut betul-betul, rukun. Salam pun kena sebut betul-betul, rukun. Ada orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tak lepas tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak luluh tu. Kita jadi makmum risau, sah ke tak solat aku ni, imam baca macam tu. Salam rukun qauli, kena sebut betul-betul Assalamualaikum. Ada orang buat alif lam.
Tak berapa nak bunyi alif lam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi tak sah, tak cukup lengkap rukun. Bila rukun tak lengkap, batal solat. Itu bab solat tak? Qauli, fi'li, qalbi. Begitulah perintah kepada mereka ini, wahai Yahudi Bani Israel, mu kena ada fi'li, perbuatan kamu. Masuk ke bumi Palestin itu perbuatan kamu apa dia? Mu kena masuk dalam keadaan sujud. Yang kedua, perkataan. Mu nak sebut apa? Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Maka Allah perintah mu kena sebut benda ni. Apa dia? Hittah. Hittatun, apa kata Hamka? Dan ucapkanlah perkataan yang mengandung semangat mohon ampun kepada Allah. Hittatun, Allah suruh sebut hittatun. Hittatun daripada perkataan ahatta yuhittu, makna hapus. Hapus apa? Hapus dosa. Maknanya hittatun ni kalimah minta ampun. Masuk ke dalam bumi Palestin tadi dalam keadaan sujud dan mu minta ampun sebab dosa mu banyak sangat. Dosa apa tak nak ulang lah, kita dah baca pada bulan-bulan sudah. Macam-macam jenis dosa kezaliman. Hatta tu meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka janji Allah, naghfir lakum khatayakum, nescaya Allah akan mengampun kepada kamu, mengampuni segala dosa kamu. Wasanazidul muhsinin, dan akan ditambah-tambahlah nikmat kepada orang yang berbuat muhsin, orang yang berbuat ihsan. Muka surat 252 tu dah, hujung bawah tu, perenggan tengah. Kalau perintah ini mereka turuti, perenggan tengah tu, tapi di ujung-ujung tu kata Hamka, kalau mereka buat benda ni, kalau perintah ini mereka turut, tak susah pun. Apa je Allah suruh? Apa dia tadi? Dua benda tadilah. Masuk ke dalam negara Palestin dalam keadaan sujud. Allah suruh sujud, tunduk dan sebutlah hittatun, minta ampun. Sedar diri tu sikit, dosa mu banyak. Kita kata Allah kacang sangatlah. Kacang semesek, orang Kelantan kata semesek, mudah sangat nak buat benda ni. Dalam keadaan Allah beri sebesar-besar kurniaan memerintah, menakluk bumi Palestin tu, kita kata buat je lah. Lalu datang janji Allah, wasanazidul muhsinin, nescaya jika pun mu berdosa Allah akan ampun, dan kepada orang-orang yang sudi berbuat baik akan dilipat gandakan akan nikmat-nikmat Allah. Wasanazid, nazid daripada perkataan zada, ziyadah, makna tambah. Kan Allah janji la in syakartum la azidannakum. Sama perkataan sama tu, la azidannakum, mu syukur kat aku, mu taat kat aku, mu reti terima kasih kat aku, mu buat apa aku suruh, mu tinggal apa aku larang, maka aku akan tambah nikmat-nikmat aku. Yang ni pula wasanazidul muhsinin. Kalau kita yakin pada Allah Taala, maka inilah motivasi daripada Allah. Ayat-ayat yang berbentuk motivasi, buatlah baik, beramallah. Sebab apa? Janji Allah ni bukan janji manusia, akan ditambah nikmat kepada yang berbuat baik. Wasanazidul muhsinin, orang-orang muhsin, orang-orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Setara tu Allah ceritakan nikmat, kemudian tambah lagi janji-janji. Kalau mu ikut, aku tambah. Gamaknya Yahudi buat tak ni? Dua benda yang mudah sangat ni. Kena baca ayat seterusnya. Tak, ayat yang ke-59. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum faanzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsuqun. Rupa-rupanya memang jahat sungguh Yahudi ni. Tak, memang degil. Allah kata fabaddalal ladzina zalamu, mereka merubah, mereka tukar. Ayat yang ke-58 tadi perintah. Ayat yang ke-59 ni Allah cerita reaksi, respon sebalik perintah. Udah Allah perintah, kita kata buatlah. Adakah mereka ni buat? Mereka tunduk tak? Mereka patuh tak? Mereka taat tak? Jawapannya ayat 59. Jawabnya tak. Degil juga, kurang hajar juga, melawan juga. Memang itulah sifat buruk yang ada pada Yahudi, laknatullah, ataupun Bani Israel. Fabaddalal ladzina zalamu, maka mereka ini, siapa dia mereka ni? Yahudi, Bani Israel. Baddala, mereka tergamuk ubah. Badal, tuan-tuan belajar apa?
ilmu tajwid kan, ada mat badal, mat asli macam-macam mak lah, mak iwak, mak wajib, mak jaih, macam-macam. Ada satu tu mak badal. Mak badal makna apa? Mak yang ditukar bunyi dia. Daripada perkataan badala. Badala makna tukar. Mereka ni menukar. Siapa hak tukar? Alladzina zalamu, hak zalim, hak jahat tu siapa dia? Bani Israel, hak degil hak tu. Mereka tergamak menukar perintah Allah, qaulan ghairal ladzi qila lahum. Ulama tafsirkan dua. Apa yang mereka buat? Baik, yang pertama perintah sujud tadi. Dalam kitab-kitab tafsir, walaupun Allah tak cerita dalam ayat, tapi ditafsirkan oleh ulama. Bila Allah Ta'ala suruh mereka ni masuk ke bumi Palestin dalam keadaan bersujud, mereka tak sujud pun. Satu, tengok jahat mereka ni. Walhal sujud tu mudah ya. Bila diberikan nikmat, maka Allah suruh sujud. Maka sebahagian ulama kaitkan ayat ini dengan sujud syukur. Tak, sujud syukur. Dapat nikmat yang besar, sunat kita bersujud syukur. Nikmat yang jarang-jarang kita dapat, nikmat hak besar, hak memang lama dah duk harap. Kalau nikmat hari-hari tidak disunatkan sujud syukur lah. Tak, tiap-tiap hari makan roti canai, makan teh tarik rasanya tidaklah disunatkan kita kerana benda tu benda biasa je dah. Nasi lemak, roti canai, teh tarik tidak disunatkan untuk sujud syukur. Sujud syukur nikmat yang besar, jarang-jarang dapat. Lepas tu ada orang tanya, ustaz, ini bab fiqh dah sikit, cara sujud syukur mudah je. Allahu Akbar, angkat takbir, sujud. Nak baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Udah, tak ada ayat lain tu. Subhana rabbiyal a'la sebagaimana sujud dalam solat lah. Menyatakan syukur, dapat nikmat besar. Dah lama dah nak apa? Nak tengok anak kita berjaya peperiksaan. Dah dapat anak kita 10A, dapat lulus, dapat best student dan sebagainya. Sujud syukur. Macam-macam nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Dengan syarat berwuduk dan menutup aurat. Atau orang tanya, Allahu a'lam lah, saya pun tak boleh nak jawab. Hak duk tengok bola tu. Ada orang minat bola. Kan? Oh, siapa ke nama? Macam-macam lah. Dak pemain sumbat gol. Dak salah ke siapa? Di kalau tengok bola Liga England ni, Liga EPL ni, ramai pemain Islam juga sekarang, daripada Mesir, daripada negara-negara Nigeria ramai Islam. Ivory Coast. Mereka sumbat gol, lepas tu nama buat apa? Sujud. Dan apa? Benda ni ditiru oleh pemain kita, pemain Malaysia. Sujud apa tu? Ada wuduk tak? Tak apalah, sangka baik dia ada wuduk. Baik, seluar pendek tu, apa cerita seluar pendek? Seluar pendek kita shoppingnya tak lepas lah. Sebab peha itu aurat. Kalau nak sangka baik lagi, mungkin pemain bola tu Maliki. Mazhab Maliki, peha bukan aurat. Panjang cerita pula lah. Tu bab fiqh. Tapi kita ni, hak tak main bola ni, kalau apa-apa dapat berita ke Allah, lama dah nak sesuatu, maka dapat berita yang mana menandakan Allah beri nikmat kita yang jarang kita dapat, nikmat yang besar, maka berwuduklah. Dalam keadaan ada wuduk, tutup aurat, bertakbirlah Allahu Akbar, maka sujudlah kepada Allah, sujud syukur. Nak baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Itu sunnah diajar kepada kita. Baik, masuk cerita ni balik. Sujud ke tak demo ni? Demo tak sujud. Bukan setakat tak sujud, mereka ubah perbuatan sujud tu. Dalam kitab-kitab tafsir disebut mereka cara masuk paling punggung. Mereka masuk negeri tersebut, sempadan negeri mereka menakluk, diberikan tanah taklukan bumi Palestin itu, mereka masuk ke negeri tersebut dalam keadaan menghina perintah Allah tadi. Allah suruh sujud, dia tak sujud pun, dia masuk ikut punggung. Istahihim, masuk jalan ikut belakang. Tengok, satu bentuk penghinaan dari segi body language-nya. Apa makna body language? Bahasa badannya. Penghinaan. Jalan ikut belakang. Tuan-tuan, siapa dapat datuk kat sini? Ada datuk sini? Tak ada datuk. Tan Sri? Datuk ada. Datuk cucu lah dah. Dapat pingat, istana panggil, Sultan Perak bagi. Boleh tak berjalan panggil, tunjuk punggung kat Sultan? Dia ada protokol dia.
Tak, ada protokol. Saya tak pernah dapat datuk, cucu pun tak ada. Dia kena berjalan ke belakang. Tak, dapat ni, pakai kat dada ni, pingat. Okey, terima kasih. Dia ada bahasa dia lah, protokol dia. Dia tak boleh jalan tunjuk punggung. Tu sultan. Baru sultan, baru raja, baru tuanku ni Allah Ta'ala. Bahkan Allah perintah mu kena sujud. Dia hina penghinaan kepada Allah, menghina perintah Allah. Ni kau hajarnya Yahudi. Maka Allah kata alladzina zalamu, zalim, jahat sungguh. Jadi perintah pertama dari segi perbuatan tak luluh. Allah suruh sujud, tunduk, patuh, tiba-tiba masuk ikut belakang punggung, masuk ikut punggung je tu. Satu bentuk penghinaan, menghina perintah Allah. Satu. Yang kedua dari segi qauli pula. Tadi perbuatan, bab perbuatan tak luluh. Dari segi perkataan Allah sebut qaulan ghairal ladzi qila lahum. Mereka ni menukar perkataan yang Allah suruh sebut. Allah suruh sebut lain, dia sebut lain. Allahu akbar. Allah suruh sebut apa tadi? Hittatun. Hittatun ni makna apa? Ampunlah kami ya Allah. Ini untuk syariat sanalah. Ini untuk syariat Nabi Musa alaihi salam zaman tu. Kita hari ni kalau nak minta ampun jangan sebut hittah. Ni pun kena sebut juga. Kadang-kadang keliru. Dia kata ustaz tu dalam Quran tu ada hittatun tu, maka dia pun duk berzikir hittah. Boleh ke tak boleh? Sebab kita syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi minta ampun sebut apa? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma ighfir lana, minta ampun dengan Allah Taala. Lafaz-lafaz istighfar tu, lafaz-lafaz bertaubat tu. Ini cerita lain. Cerita berlaku pada syariat Nabi Musa AS. Jadi perkataan hittatun, Allah kata mu sebutlah hittah. Hittah mana ampunlah aku, apalah dosa kami ya Allah. Tiba-tiba mereka menukar kepada hintatun. Benda mudah pun tak terbuat demo ni. Tak ada hidayah kepada mereka. Teruk sangat perangai mereka ni. Dari segi perbuatan, suruh sujud tak sujud, suruh sebut tak sebut. Mereka tak sebut hittatun, minta ampun, tetapi mereka menukar perkataan hittatun kepada apa? Kepada hintatun, tambah nun kat tengah tu. Asalnya tak ada nun. Ha ta ta. Ha ta ta marbutah. Tiba-tiba mereka tambah nun kat tengah tu jadi hintatun. Hintatun makna apa? Gandum, tepung gandum. Jauh benar begininya. Pasal apa? Apa kena-mengena dengan gandum? Sebab mereka duk ingat makan je. Oh, aku dapat apa? Dapat takluk bumi Palestin yang subur. Duk ingat makan je, maka disebut hintatun. Tepung gandum. Kalau kita hari ni, kalau kat Malaysia ni apa dia? Tak sebut gandum, sebut apa? Sebut beras makanan azasi. Tak, takut orang hok gila kat durian, kaki durian ni sebut musangking. Tapi itulah ceritanya. Mereka menyebut hintatun dalam keadaan menghina perintah Allah Ta'ala. Mereka tak nampak makan je. Jadi dua-dua tak luluh. Dari segi perbuatan tak buat pun, dari segi sebut perkataan tak sebut pun. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Jadi itu kejahatan mereka, zalimnya. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok ayat ni, Allah letak satu istilah yang amat-amat berat kepada mereka. Alladzina zalamu, zalim, jahat. Kalau mak ayat, na'udzubillah lah. Kalau mak ayah kata anak dia jahat, na'udzubillah, tu baru mak ayah kata anak dia jahat. Jangan katalah sebab perkataan mak ayah ni doa, mu ni zalim, mu ni jahat. Sebab tu orang tua-tua dulu ajar kepada kita, jangan kita marah setara mana pun kita sebut, oh bertuah sungguh. Tak, sebut bertuah sungguh budak ni, padahal nak marah punyalah Allah je tahu. Jangan dah sebut anak zalim, mu ni budak jahat sungguh, mu ni zalim sungguh. Jangan. Tapi kalau mak ayah sampai peringkat keluar perkataan tersebut, teruk sungguh lah budak tu. Ini bukan mak ayah ni, ini bukan Nabi ni. Allah Ta'ala sebut mu ni alladzina zalamu, zalim, jahat sungguh Yahudi laknatullah ni. Kerana mereka menukar perintah Allah Ta'ala. Sebab tu dapat kita faham daripada ayat ni, siapa-siapa berani ubah perintah Allah, zalim ke tak zalim?
zalim. Kalau perintah Allah A, dia pergi ubah jadi B, zalim. Perangai Yahudi. Kalau perintah Allah sekian, diubah jadi sekian, maka ini satu bentuk penghinaan kepada perintah Allah Ta'ala. Kalau pencuri, perintah Allah potong tangan, dia ubah kepada penjara, zalim tak? Hak berzina, penzina, perintah Allah. Apa perintah Allah kepada penzina? Nak buat apa orang berzina ni? Sebat 100 kali. Rejam tu untuk orang dah kahwin. Belum kahwin, sebat. Mu tak kahwin lagi, mu berzina, sebat 100 kali. Dah kahwin, dah kahwin pun berzina, rejam sampai mati. Tiba-tiba diubah, denda 1000. Zalim ke tak zalim? Hak berzina denda 1000 contohlah. Zalim. Ni perangai Yahudi ni. Fabaddala allazina zalamu, hak zalim ni, hak jahat ni, Yahudi ni, dia tergamuk mengubah perintah Allah Ta'ala. Sama ada perintah bentuk buat ataupun sebut. Buat suruh sujud je pun tak sujud, mereka paling punggung. Sebut suruh sebut hittatun, mereka tak sebut hittah, mereka sebut hintatun, gandum, tepung, nak ingat makan je. Maka tak panjang cerita, Allah tak cakap panjang, Allah terus je sebut balasan dia. Mana balasan dia tadi? Fa anzalna 'alal ladzina zalamu, maka diturunkan balasan kepada hak zalim tadi, rijzam minas sama'i bima kanu yafsuqun, balasan daripada langit mana daripada Allah Taala, kerana yafsuqun, kerana mereka hak zalim tadi telah melakukan yafsuqun, perkara-perkara fasik. Tengok, dua simbol, dua title Allah berikan kepada Yahudi Bani Israel. Yang pertama zalamu, zalim, jahat. Yang kedua yafsuqun, fasik. Yafsuqun daripada perkataan fasik, jahat. Fasik mana melakukan perkara-perkara yang berdosa besar, melanggar perintah Allah. Orang fasik ni, kalau dalam kitab-kitab fiqh, apa makna fasik? Orang yang kekal dosa kecil dan tidak bertaubat dengan dosa besar. Itu fasik. Buat dosa, orang-orang yang terjebak dengan dosa dan tak rasa berdosa, tak ada rasa nak bertaubat, mereka kekal dengan dosa besar tersebut. Main nombor ekor contoh, daripada muda sampai ke tua. Contoh. Tak bertaubat dengan dosa nombor ekor. Minum arak daripada muda sampai ke tua. Dosa-dosa besar ni, dedah aurat daripada kecil sampai ke tua. Fasik lah tu. Dan orang fasik ni tak boleh jadi saksi, tidak boleh diambil persaksian. Waktu saksi nikah kena pilih-pilih juga. Saksi nikah tak? Jangan duk main hentam je nak. Tak, kena pilih daripada kalangan orang-orang saleh, persaksian dia. Baik, jadi fasik pun Allah letak pada Yahudi, zalim pun Allah letak pada Yahudi, bima kanu yafsukun, kerana mereka itu telah melakukan satu perkara yang fasik, melanggar perintah Allah Ta'ala. Ni cerita bagaimana zalimnya, jahatnya orang-orang yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Jadi mereka melanggar, maka Allah kata fa anzalna 'alal ladzina zalamu, maka Allah turunkan balasan segera. Ni kita takut. Apa balasannya? Rijzam minas sama, rijzam minas sama. Tu ayat muka surat berapa tu? Muka surat 253. Hamka kata apa? Maksud ayat ini sudah tegas, iaitu ada dalam kalangan mereka yang tidak taat, tidak setia menjalankan apa yang diperintahkan, tidak menurut sebagaimana yang diinstruksikan. Disuruh sujud, mereka menyombong. Suruh memakai kata-kata yang berisi mohon ampun, mereka minta gandum. Hamka pun cerita pasal gandum ni. Mereka nak sebut gandum, walhal Allah bukan suruh sebut gandum, Allah suruh sebut minta ampun. Disuruh makan baik-baik, mereka makan dengan rakus. Padahal itulah pantang besar dalam perjuangan. Oleh kerana mereka mengubah perintah, maka oleh kerana mereka mengubah perintah Allah, mereka ni zalim, maka datanglah bala daripada langit. Ini yang kita takut. Rijzam minas sama. Rijzan tu ulama mentafsirkan apa makna rijzan? Azaban, azab. Dan ulama tafsir lebih detail lagi. Azab macam mana ni? Ni yang berkait dengan kita ni. Ada kena-mengena dengan kita ni. Rijzam minas sama, azab daripada langit, iaitu dengan menurunkan penyakit. Tu kata ada kena-mengena dengan kita ni. Tak habis lagi PKP ni.
Berapa bulan dah PKP walaupun nama PKPP tapi PKP juga. Nak PKP, PKPD, PKPP entah apa lagi. Tak habis lagi ni. Kenapa? Adanya ancaman penyakit. Boleh tak kita kata penyakit ni, COVID-19 ni bala daripada Allah? Boleh? Oh, setengah-setengah orang marah. Apa ustaz bala? Macam jahat benar kita. Dulu Allah buat benda ni kepada umat Nabi Musa, Bani Israel, macam-macam kezaliman, macam-macam dosa. Lepas tu kita hari ni tak ada dosa ke? Tak ada hak zalim ke? Tak ada ke perintah Allah kita ubah? Berlambak lah. Maka untuk bermuhasabah diri, bolehlah kita kata ni bala. Bukan timpa pada saya, bukan timpa pada tuan-tuan, secara khusus pada saya ke, secara khusus pada tuan-tuan ke, pada semua lah. Tak ada khusus pada siapa-siapa. Kita nak solat berjemaah pun tak selesa, tapi datang jugalah, jangan tak datang. Kenapa tak selesa? Sebab kita jarak. Kalau ikut sunnah Nabi, rapat. Tak apalah kita ikut SOP. Tapi datang jugalah, jangan buat alasan pula sudah esok tak datang orang tambah. Datang juga SOP dia, InsyaAllah dapat pahala berjemaah. Cuma kurang selesa sebab sunnahnya rapat. Pahala berjemaah dapat juga insyaAllah. Kenapa ni ada SOP? Kerana PKPP. Kenapa PKPP? Penyakit turun, COVID-19. Semalam berapa kes semalam? 2 digit dah. Dia turun naik, turun hari tu 1 kes 1 digit. Tapi Alhamdulillah lah, banding dengan bulan 3, bulan 4 tu, bulan 3, bulan 4, 3 digit. Dan kita minta, Ya Allah, angkatlah azab ini, angkatlah penyakit ini, Ya Allah. Dia timpa semua. Budak sekolah nak mengaji pun susah, nak belajar pun susah. Hak kerja, hilang kerja, ada hilang kerja. Dari segi ekonomi pun terjadi semacam-macam. Sebab apa? Rijzam minas sama. Allah turun penyakit sebagaimana Allah balas kepada kaum Nabi Israel, kaum Bani Israel dulu. Apa dia ulama mentafsirkan penyakit apa ni? Penyakit taun. Dalam kitab-kitab tafsir, termasuk kalau tak silap saya, kitab tafsir saya rujuk kitab Jalalain. Tafsir Jalalain Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, dan juga Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah. Dalam kitab Jalalain disebut Allah turunkan wabak taun. Wabak, dia guna perkataan wabak, ataupun istilah kesihatannya, istilah WHO-nya pandemik. Sebagaimana pandemik COVID-19. Jadi kita jaga-jagalah kita. Mana ikut SOP, datang ke surau pakai apa, penutup muka dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita nak sama-sama menghapuskan. Walaupun bukan kuasa kita, itu semua kuasa Allah, tapi usaha dan ikhtiarnya ada pada kita. Kita jaga kita, tu kerajaan duk kempen. Dan ingatlah muhasabah ini bala lah tu. Nak letak nama apa lagi? Ujian pun ujian juga. Ujian berbentuk bala. Allah dah buat dulu. Rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Maka Allah Ta'ala menurunkan rijzan dengan makna azab, kemurkaan Allah. Tanda Allah murka dengan menurunkan penyakit kepada yang zalim tadi, kepada Bani Israel tadi. Menurunkan penyakit, ancaman wabak taun. Habis kena taun. Dalam riwayat disebut berapa ramai? 10 orang. Tak. Berapa ramai? Kita kat Malaysia setakat ni berapa kes? 9,000 tak? 9,000 kes. Dalam riwayat menyebut mereka ini ditimpa taun 70,000 orang. Waliyadzubillah. Kerana apa? Kerana jahat mereka, kerana degil, kerana ubah perintah Allah Ta'ala. Allah suruh benda mudah je pun, suruh sujud tak buat pun, suruh sebut hitatun tak sebut pun, maka turunlah balasan daripada Allah, bima kanu yafsukun, kerana mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak. Jadi kita tengok apa dia, Hamka kata apa tu, muka surat 253 tu. Kadang-kadang mereka ditenggelamkan, kadang-kadang mereka disapu oleh bahaya sampai, kadang-kadang macam-macam. Mana-mana Allah boleh ubah cara bala. Tenggelam Nabi Nuh kan, umat Nabi Nuh tenggelam. Hak mana naik kapal tu selamatlah, hak mana tak ikut Nabi Nuh tenggelam. Jadi bala Allah ni Allah tenggelamkan dalam lautan. Allah datangkan apa dia? Ribut, taufan, sebagaimana kaum Ad, kaum Samud, umat Nabi Saleh hak jahat tu, umat Nabi Hud,
Umat Nabi Hud, kaum Ad yang zalim. Umat Nabi Saleh yang namanya Samud yang zalim. Allah hancurkan, hapuskan dengan berbagai cara. Umat Nabi Nuh tenggelam. Kaum Ad Samud datangnya ribut 7 hari 8 malam ribut. Sab'ata layalin wa 7 hari 8 malam dalam Quran sebut. Ribut taufan 7 hari 8 malam. Na'udzubillah. Kita sehari pun tak mampu tanggung dah ribut taufan. Allah boleh buat ribut taufan 7 layalin wa 8 ayyam dalam surah apa tu? Dalam surah Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Allah ceritakan bagaimana dihancurkan kaum Ad ke Samud. Saya lupa sama ada Ad ataupun Samud. Maka didatangkan 7 hari 7 layalin wa 8 ayyamin husuma. 7 hari 8 malam ribut taufan untuk menghancurkan kejahatan, untuk sebagai balasan kepada kaum Ad yang degil melawan Nabi Hud alaihi salam. Allahu akbar. Jadi hamka kata Allah boleh buat macam-macam, ditenggelamkan, mari pula macam-macam bencana alam, penyakit. Saudara kita di mana yang terbaru ni? Di Lebanon lah. Lebanon negara Islam, walaupun dah campur aduk habis dah. Kristian pun ramai, Syiah pun ramai. Ada juga negara sahabat kita daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita doakan, mari pula bala letupan ni. Satu bandar musnah ni. Walaupun ada sebahagian maklumat kita dapat konspirasi dia panggil apa? Sabotaj. Boleh jadi sabotaj. Itulah bala namanya. Maka bila kita baca ayat-ayat macam ni, kita ambil muhasabah. Moga-moga Allah pelihara kita. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita sehingga datangnya penyakit ni, dan kita balik kepada Allah, dan Allah ampunkan kita, dan Allah berikan kita sebaik-baik pembalasan. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah tuan-tuan ni, saya pun ada urusan lain pula ni. Walaupun sekadar 2 ayat, tetapi moga-moga kita faham 2 ayat ini dan kita ambil pengajaran betapa zalim jahatnya Yahudi. Jangan tiru perangai dema, dan datangnya amaran Allah, mujahat, muzalim, bala Allah datang. Kita faham ayat ni, kita beramal insya-Allah, dan kita ambil pengajaran. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan, bulan September, hari Sabtu minggu yang kedua. Kita tengok tak habis lagi cerita ni. Cerita Yahudi ni panjang. Ayat 60 masih lagi cerita Yahudi Bani Israel. Kita sambung pada bulan hadapan insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith, fala takilna ila anfusina tarfata 'ain, wa aslih lana syu'unana kullah, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafarah dan suratul Asr.